Untuk lebih mendalami mengenai dengan ini boleh kita katakan sebagai satu perkara ataupun khazanah kita ni Pulang John ya, Amanat 1984 Melayu Islam Beraja, itu segmennya. Ya, dan kita perkenalkan tetamu kita pada pagi ini ya, Sarina, iaitu Yang Mulia Dr. Awang Muhammad Hadi bin Melayong ya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah amanat Melayu Islam Beraja Amanat 1984 negara kita ni kaya dengan khazanah. Sebabnya kaya tu maka bukunya pun tabal juga. Ini buku yang dimaksudkan. Ini merupakan buku Melayu Islam Beraja Amanat 1984. Jadi mungkin untuk pagi ini mungkin doktor dapat menjelaskan sedikit ya tentang buku ini. Terima kasih Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyentuh mengenai dengan buku Melayu Islam Beraja Amanat 1984 itu adalah satu daripada usaha Persatuan Sejarah Brunei, iaitu Persibar, menerbitkan untuk tujuan memelihara dan juga untuk tujuan kita ni menyebar dan mengukuhkan lagi sejarah negara kita ni, iaitu negara Brunei Darussalam, dengan mengadakan selaras dengan matlamat dan tujuan penubuhan Persatuan Sejarah Brunei untuk menjadi warisan bangsa Brunei dan jadi tetapan dan untuk dipahami khususnya tentang kepentingan sejarah, iaitu negara Brunei Darussalam. Jadi penerbitan ini sebenarnya telah diterbitkan pada tahun ini, iaitu sebanyak lebih kurang tidak banyak selinannya, kopinya lebih kurang 100 kopi saja, limited edition ya. Usaha daripada ahli-ahli Persatuan Sejarah Brunei dengan kerja Majlis Tertinggi, pejabat Sekretariat Majlis Tertinggi Islam Beraja, kerana ia adalah mengenai dengan sejarah Melayu Islam Beraja negara kita ni. Jadi tujuan selain daripada penerbitannya untuk mengekalkan sejarah kita ni sebagaimana matlamat utama penubuhan Pusat Sejarah Brunei dan juga Persatuan Sejarah Brunei. Tapi yang paling penting sekali, ia adalah merupakan satu daripada asal kita ni, niat kita ni untuk mendukung titah Kebadulian Yang Maha Mulia Paduka Sri Bonda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, iaitu tentang pemasyuran kepentingannya Melayu Islam Beraja, khususnya nilai-nilai IMIB itu untuk diketahui, dipahami oleh bangsa Brunei, kemudian diamalkan, kemudian juga dihayati oleh siapapun rakyat kita ni untuk menjadi sebagaimana titah Khabar Duli, untuk menjadi bukan saja identiti kita ni, bukan saja jati diri kita ni, tetapi dalam era globalisasi, kerana ni tahulah kita ni menghadapi berbagai macam isu, hambatan, penyakit daripada luar. Maka ia merupakan satu daripada firewall kita ni, pendinding. Tembok kita ni. Bagaimana ia menjadi tembok dan pendinding kerana ia mempunyai nilai-nilai yang luhur. Nilai-nilai yang luhur di mana di dalam komponen IMIB itu terdapat amalan-amalan nilai yang menjadi kita ni punya guide, yang menjadi pasak kita ni untuk menghadapi apa juga cabaran-cabaran daripada luar. Supaya kita ni dapat mengekalkan yang paling penting ialah dalam era globalisasi ini adalah kesejahteraan kita ni, keamanan kita ni, kemakmuran kita ni, dan juga perpaduan serta kerjasama yang paling penting untuk menghadapi apa juga cabaran-cabaran yang kita hadapi pada masa ini. Jadi inilah tujuan kenapa Persatuan Sejarah Brunei menerbitkan buku ini, dan diharap akan mendapat jadi rujukan, dapat menjadi warisan dan juga dapat dipahami isinya. Dan yang paling penting bukanlah penerbitannya, tetapi konten apa yang ingin saya jelaskan di sini, bahwa buku yang lebih kurang 300 pages ketebalannya, menunjukkan kekayaan kita ni, khazanah kita ni sebagaimana yang Tuan Haji terangkan itu. Yang pertama sekali, buku itu menjelaskan mengenai dengan definisi ataupun konsep Melayu Islam Beraja itu, yang merupakan falsafah ataupun merupakan cara hidup, dan ususnya sebagaimana dititahkan oleh Kebah Duli, ia merupakan dasar kita ni.
bertindak, artinya jabatan-jabatan ataupun pihak-pihak private, artinya itulah menjadi kita ni punya pegangan aturan cara hidup kita ni harus kita ni pegang supaya kita ni dapat mencapai sebagai sebuah negara apa yang dikenali sebagai Baidatun Taibatun Warabun Gafur, negara zikir. Khususnya dalam kita ni menghadapi penyakit virus COVID-19, kita ni sentiasa berzikir kepada Allah, sentiasa berdoa kepada Allah, atau ada terdapat dalam nilai-nilai iman, nilai-nilai konsep agama kita ni, nilai dan mengikut nilai beraja, taat apa yang telah dititahkan. Artinya khususnya dalam perkara yang definisi itu yang paling penting ada nilai Melayunya, taat kepada raja. Apa perlunya kita ni taat kepada raja? Kebaduli sudah 2 hari yang lalu sudah bertitah. Apa disuruhnya kita ni sentiasa bersyukur, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa yang didatangkan kepada itu adalah merupakan anugerah. Ibn Imaybi itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ni harus reda. Dan harus kita ni setiap yang datang itu mesti ada ubatnya. Jadi ubatnya itu adalah berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam yang menjadi panduan kita Quran dan hadis. Dan daripada di sanalah pentingnya kita ni memahami apa itu konten dalam buku itu, iaitu pertama sekali tentang definisi Imabi itu Melayu Islam Beraja sebagai pegangan kita ni, sebagai kita ni punya aturan cara hidup, supaya kita ni dapat mengekalkan apa kemakmuran negara kita ni, negara yang kita ni sudah kita ni warisi lebih dari 650 tahun yang lalu. Artinya ini merupakan amalan, merupakan nilai yang luhur, bukan nilai-nilai yang negatif yang indah kita ni suka, yang banyak tebiat-tebiat yang boleh menghancurkan perpaduan, yang boleh melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, yang telah menjejaskan integriti kita ni, nama kita ni, semuanya itu adalah merupakan satu yang harus kita ni ketahui berdasarkan buku itu. Itu definisi. Yang kedua, saya memperlihatkan section yang kedua mengenai dengan sejarahnya, yang memperlihatkan betapa nilai-nilai luhur yang sebagaimana dijelaskan oleh Kebaduli yang dititahkan daripada sejak tahun 1984, lebih kurang 60 titah. Dan termasuk titah baru ini yang tidak termasuk dalam buku tersebut ialah titah baginda keberangkatan Kebaduli ke Universiti Brunei Darussalam, menekankan agar Imaybi ini dipakai, diamal dan dipelajari dan diketahui untuk penyatuan dan untuk keselamatan dan kesejahteraan hidup kita ni. Yang penting itu merupakan bagian yang kedua yang saya jelaskan. Dan yang ketiga adalah merupakan kumpulan koleksi titah-titah tersebut, iaitu bermula daripada tahun 1984 Januari. Tengah malam itu pengindah bertitah mengenai dengan Imaybi adalah merupakan semoga kita ni berdoa kekal sebagai kita ni punya cara hidup kekal, sebagai kita ni punya pegangan yang menyatu padukan dan perpaduan bangsa Brunei. Dan arti yang paling penting yang kedua, yang selain daripada itu, titah itu juga adalah merupakan satu daripada yang paling penting yang dijelaskan oleh baginda yang saya masukkan dalam kumpulan koleksi titah, iaitu titah 2016 dan 2018 yang menjelaskan tentang bahawa Imaybi itu adalah merupakan dasar kita ni. Dasar sama ada kita ni dasar dalam negeri, dasar luar negeri kita ni. Inilah yang harus kita ni laksanakan, kerana nilai-nilai yang terdapat di dalam dasar tersebut adalah merupakan nilai-nilai kebruneian, menggambarkan identiti bangsa kita ni, bangsa Brunei, bangsa yang sentiasa bekerjasama, mengeratkan hubungan silaturahim, hormat menghormati, indah camah mata, hubungan berbaik-baik, amanah, tanggungjawab, pemudulian, penyayang. Misalnya sikap kepedulian yang membawa balik rakyatnya sendiri, bentuk-bentuk adalah sikap pemedulian. Sayang, berapa banyak bajet, berapa banyak peruntukan. Kita ni harus bersyukur. Nah, berbalik kepada bersyukur pada Allah SWT. Apabila kita bersyukur, Allah akan menambahkan lagi nikmatnya kepada kita ni. Inilah merupakan kenapa kita ni harus sadar dan harus ingat bahawa apa yang telah dititahkan lebih daripada 61 titah dia, lebih kurang sudah 30 lebih tahun titah itu, harus kita ni ingat ia merupakan amanat Kebaduli yang Maha Mulia Paduka Sultan, supaya kita ni rakyat Brunei mengamalkan, menghayati titah-titah tersebut untuk kesejahteraan hidup, keamanan, lila makmurnya kita ni, lila aman. Karena ini merupakan bukti berdasarkan kepada sejarah zaman silam. Ia merupakan satu
mutiara bangsa kita ni yang harus kita ni pelihara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita Itulah masih sebabnya, kita berpegang teguh juga kepada kandungan perlembagaan negara Brunei Darussalam. Itu adalah merupakan satu daripada perjuangan almarhum Paduka Ayahandanya, iaitu di dalam Perlembagaan 1959 agama rasmi bahasa Melayu Islam sebagai bahasa rasmi. Jadi dalam kita ni mengekal identiti, memberi penjelasan penerangan kepada orang rumah menggunakan bahasa Melayu lebih senang dipahami supaya jelas. Itu yang merupakan kenapa mengapa akan digalakkan menggunakan tulisan Jawi. Itu semua adalah merupakan warisan dan kepentingannya untuk keamanan kejartaan kita ni. Supaya orang faham, dan lagi keliru. Jadi di samping itu yang paling penting Tuan Haji, nilai-nilai yang paling penting era globalisasi sebagaimana Titah Qabaduli, apabila kita ni menggunakan media sosial, harus kita ni menggunakan cara bijak. Itu yang paling penting. Jangan sawinang-winangnya yang boleh menimbulkan penyebaran berita palsu, penyebaran fitnah. Ini penting khususnya dalam kita menghadapi situasi masih maklumat-maklumat yang jelas. Harus maklumat rasmi daripada RTB, daripada penerangan, daripada Kementerian Kesihatan. Atau ada merupakan maklumat yang cukup yang harus kita ni idar bersama. Lebih sahih. Sahih. Jangan yang maklumat yang kita ni dah tahu, kita ni sumbernya, usulnya kita ni sibar. Jadi akan menimbulkan masalah perpecahan, menimbulkan masalah yang tidak kita ni sukailah, yang menimbulkan masalah masyarakat tidak kestabilan ekonomi, politik misalnya, masalah panik semuanya. Jadi inilah digunanya kenapa nilai-nilai Imamiyah itu penting Tuan Haji kita ni amalkan, dan inilah merupakan senjata yang harus kita ni gunakan sebagaimana baru ini yang paling penting selain daripada kita ni bersyukur kepada Ulia Maha Mulia Paduka Sultan juga telah berdoa. Ini yang penting. Kemudian dalam era ini senjata kita ni selain berusaha adalah doa. Doa yang paling penting. Itu pun kita ni punya senjata sebagai mana titah bunda, ya Allah ya Tuhan, pelihara dan selamatkanlah kami-nya. Dan apa lagi nyatunya? Dan dari wabak yang dahsyat ini, dan hanya Engkau juga sebaik-baik pemelihara. Amin. Amin. Itu petikan doa Qabaduli. Bagaimana sayangnya Qabaduli kepada kita ini. Macam kita ni mendoakan kepada anak kita ni, mudah dimabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi ini doa Qabaduli adalah sempena dengan Isra Mi'raj. Di mana sejarahnya kalau kita ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan perjalanan lagi. Semoga insya-Allah kita ni punya. Ya doktor. Nah, saya ingin mendapatkan perspektif daripada doktor betapa mungkin rakyat Brunei sayangkan Qabaduli yang Maha Mulia kerana contohnya pada hari Sabtu setelah diumumkan insya-Allah pada jam 8 malam akan ada titah perusahaan Qabaduli. Biasanya kalau orang Brunei kalau titah Qabaduli sekarang semua orang ingau kan mau tahu ada respon masing-masing ditunggu. Kenapa orang Brunei menunggu-nunggu titah Qabaduli ini? Artinya pertanyaan kedua, kalau akan menjadi tagor contohnya, karena lomba Qabaduli menagor jangan naikkan harga barang, naik je harga barang. Jadi titah Qabaduli itu juga kena pegang. Jadi apa spesialnya, keistimewaannya titah Qabaduli ini terhadap orang Brunei? Masih dijaga. Bagi kita ni berdasarkan kepada kalau titah Qabaduli kita ni orang Brunei jangan diampai-ampai titah ni. Titah yang paling tinggi, yang paling tinggi dengan diampai-ampai. Berdasarkan kepada Imamiyah, titah ni kalau kita ni melihat berdasarkan nilai Imamiyah itu ajaran dari segi Islam, dari segi budaya, dari segi sistem politik. Misalnya dari segi Islam surah Al-Nisa ayat 59. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Jadi itu titah Ulil Amri. Kita ni harus kalau Paulus menderhaka titahnya, titah menderhaka kepada Rasul, menderhaka kepada Allah. Ulil Amri. Itu berdasarkan agama Islam. Berdasarkan ada istiadat kita ni orang Brunei. Kita ni pantang menderhaka kepada raja. Kan? Kita ni mestilah raja itu adil dan kita ni mesti taat. Jadi apa yang dititahnya itu mesti mentaati. Kita ni taati sebagai anugerah dia dari segi Islam. Junjung. Kita junjung. Itu kaitannya. Artinya dia seperti bukan saja titah ulil amri. Ulil amri misalnya apa yang diarah oleh menteri kita ni. Alhamdulillah. Kita mengucapkan syukur dan berterima kasih. Khususnya peran lain kita ni. Khususnya menteri kesihatan kita ni dan menteri-menteri yang lain. Yang sama-sama bertungkus lumah bekerjasama menanaikan masalah ni.
Ini satu yang penting. Inilah kerjasama nilai-nilai Imam Piatu. Ditunjukkanlah pemedulian kita, tunjuklah kerjasama silaturahim kita ni. Dalam kuatkan bersedekah. Misalnya bantuan-bantuan itu merupakan nilai kita ni, nilai Imam. Suka bersedekah untuk kita ni mengukuhkan lagi, menyelesaikan lagi mengenai masalah komunitas ini. Dia dalam isu ini, saya ingat peraturan-peraturan apa yang telah diarahkan itu adalah merupakan arahan daripada Kebaduli. Sudah ulil amri punya arahan. Betul. Mentaati sebagai seorang Islam, apatah lagi sebagai orang Islam taat kepada ulil amri, kepada Rasul, kepada Allah. Maka insya-Allah kita ni akan selamat. Ya. Jadi kalau kita ni cuba hayati apa yang berlaku sekarang pun memang ada hikmahnya juga Dr. Raji hatta apa yang dia sampaikan tadi memang juga ada dalam titah Kebahuduli untuk kita ni sekarang masanya untuk kita ni bersepadu menangani wabak ini. Selain daripada usaha tu perlu juga kita ni untuk meningkatkan spiritual kita ni agar kita ni dapat mengelakkan situasi panik itu sebenarnya. Dan rasanya dari segi konten telah pun dijelaskan tadi adanya pendefinisian MIB itu sendiri, adanya petikan beberapa sejarah dari sejak tahun 1984 dan juga koleksi-koleksi titah Kebahuduli Yang Maha Mulia dari sejak tahun 1984 ya. Rasanya buku edisi terhad limited edition yang tadi sekarang ini hanya di cetak lebih kurang 100 saja. Sasarannya selain daripada kepada para penyelidik mungkin sesuai kepada siapa? Yang sesuai yang sebagaimana titah Kebahuduli adalah merupakan yang perlu diketahui setiap pemimpin ketua-ketua jabatan, kerana ia merupakan dasar kita ni. Setiap langkah, setiap tindakan, setiap perancangan kita ni adalah berdasarkan kepada IMAB. Sebagaimana titah beri kepada tahun 2018 dalam penubuhan kabinet. Yang paling penting jangan kita ni mementingkan diri, pentingkan ehwal kenegaraan. Itu yang paling penting sebagai kepimpinan. Jadi dalam hal ini tindakan kita sebagai sikap kita ni sebagai rakyat merupakan amanah berdasarkan IMAB. Sayangkan keluarga kita ni, sayangkan bangsa kita ni, sayangkan sultan kita ni, sayangkan raja kita ni, maka ikut arahan-arahan yang telah dibuat. Itu adalah merupakan peraturan-peraturan untuk menyelamatkan kita ni. Dan banyak contoh-contoh yang pada negara yang luar yang boleh jadi kita ni ambil contoh supaya tidak iktibar pengajaran. Karena sejarah itu adalah gurunya Kebahuduli. Lidah zaman. Sejarah itu adalah lidah zaman. Kalau dari segi kalau saya boleh membuat satu perbandingan, kalau dari segi agama dalil kita ni adalah Al-Quran dan Sunnah, tapi bagi kita ni orang Brunei dari segi perlembagaan ani titah ni dalil sebagai panduan hidup, pegangan kita ni kerana kita percaya ianya tetap relevan sehingga ke bila-bila seperti yang Dr. Haji nyatakan tadi dalam hal kita ni menempuhi cabaran hatta perkembangan dan kemajuan negara, ia akan tetap relevan kerana ia mengandungi nilai-nilai panduan nilai-nilai integriti negara dan bangsa. 100 kopi di mana kamu mendapatkan itu? Arah kami ada ahli persatuan dan saya sendiri boleh dihubungi. Senaskah berapa ni? RM25 masa hari itu dah diskaun pulang dah. Saya rasa walaupun indah diskaun, nilainya itu yang tadi perlu di panduan kita. Jadi alhamdulillah kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Muhammad Hadi kerana bersama dan mudah-mudahan buku ini pun menjadi tanda aras penanda aras kita bukan ni saya penanda aras tetapi nyorang amal jariah bagi doktor, insya-Allah bagi kita ni orang Brunei. Jadi terima kasih sekali doktor.